Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah khas kita, yang mana kuliah ini berkesinambungan daripada apa yang telah dimulakan pada dua sesi yang lalu oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz berkenaan dengan kefahaman salaf dari segi otoriti dan sebagainya. So, kita lanjutkan perbincangan berkenaan pandangan ataupun teori epistemologi ataupun teori pengetahuan di sisi ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana ini adalah di antara isu yang paling penting sekali, kerana kita nak faham bagaimana sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah itu membina pengetahuan mereka ataupun knowledge. Sebab tu dia panggil isu yang kita nak bincang ni ialah theory of knowledge. Sebenarnya dia panggil theory of knowledge. Ini Nazariyatul Ma'rifah. Maksudnya apakah sebenarnya pengetahuan? Kerana ini merupakan banyak isu-isu moden yang berlaku pada zaman kita. Bahkan semua isu-isu yang berlaku dalam akidah dan penyelewengan, di antara punca yang terbesar ialah kesilapan dalam memahami bagaimana pengetahuan manusia itu diperolehi, apakah bidangnya, apakah sumbernya. So, sebab itulah ia merupakan isu yang sangat penting, terutamanya dalam era moden yang wujud pelbagai pandangan, pelbagai aliran dalam masalah ini secara khusus, yang kemudian terbina daripada isu ini masalah-masalah yang lain. Sebab itulah dikatakan ini adalah masalah yang kita nak bincang ini selalu dipanggil sebagai bidayatul falsafah. Dia adalah the starting point of philosophy. Dia adalah tempat mulanya falsafah. Falsafah ialah pemikiran manusia. Pemikiran manusia, yang mana manusia kalau dia tidak berfikir dengan bimbingan wahyu, dia akan berfikir dengan bimbingan nafsu. So, sebab itulah kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dari segi asasnya bukanlah bukanlah kita mengingkari falsafah secara dia sebagai benda yang, ataupun kita kata proses akal. Ini kita kena faham. Tetapi yang kita ingkari ialah akal yang tidak berpandukan wahyu. Adapun semata-mata kita menggunakan akal kita untuk memahami masalah, untuk meneliti, melakukan observation, melakukan penilaian, analisa, maka itu memang dituntut oleh syarak. Memang dituntut oleh syarak dari segi asasnya. Sebab itulah Allah Ta'ala mencela orang yang sesat sebagai mereka tidak berfikir, tidak berakal, tidak melihat. Bukannya mereka sesat kerana mereka berfikir atau kerana mereka mengkaji. Sesat itu kerana tidak berfikir, tidak mengkaji. Dan tidak di sini boleh jadi memang tidak buat, atau buat tetapi tidak kena dengan cara yang sepatutnya, maka seolah-olah macam tak buat. So, di situ datang celaan Allah Tabaraka Ta'ala kepada golongan musyrikin. Orang musyrikin sama ada memang mereka tidak mahu berfikir, tidak ambil peduli, i'rad, tidak ambil peduli, hanya nak ikut nenek moyang. Ini golongan awam. Dan sama ada mereka yang memang berfikir tetapi tidak mengikut neraca yang sahih. So, di sini datang celaan kepada orang yang silap menggunakan akal atau yang tidak menggunakan akal langsung. So, dari segi asasnya kita tidak ada isu dari segi penggunaan akal di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi masalahnya adalah akal yang telah ditunggang oleh hawa nafsu. Itulah yang merosakkan agama sebenarnya. So, kalau kita melihat maksud epistemologi yang kita bincang di sini ialah, dia kata teori tentang pengetahuan. Disebut dalam kamus Dewan sebagai teori tentang pengetahuan, terutamanya yang berkaitan dengan kajian kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop sesuatu pengetahuan. So, epistemologi menurut takrif kamus Dewan
Edisi keempat ialah satu teori tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang knowledge, yang berkaitan paling penting sekali tentang kesahihan sesuatu pengetahuan. Macam mana kita nak tahu pengetahuan tu sahih atau tak sahih, apa kaedah pengetahuan itu kita dapat, dan apakah bidang skopnya. So, dan inilah hakikat sebenarnya bidang epistemologi. Dia mengkaji yang pertama dari segi tabiat, nature of knowledge. Knowledge tu macam mana, kan? Lepas tu dia mengkaji tentang kita kata sumbernya, daripada mana ia datang, kan? Sumber, macam mana kita dapat, kan? Source of the knowledge, dan macam mana hadnya, sempadan pengetahuan itu sendiri bagaimana, kan? Isu pertama yang kita nak ambil ialah maksud ma'rifah ataupun knowledge, pengetahuan. Dalam bahasa Arab dipanggil ma'rifah, al-ma'rifah. So, al-ma'rifah dari segi bahasanya daripada perkataan arafa ya'rifu ma'rifatan, mengenal, yang ia lawan daripada ingkar. Ingkar maknanya tak kenal ataupun tak iktiraf. Itu dia panggil iktiraf. Iktiraf itu daripada kalimah arafa, itu juga ma'rifah. Ma'rifatan dengan iktirafan, so dia adalah makna yang sama. So ma'rifah maknanya iktiraf, kita mengaku, kita kata kita kenal benda ni, kita setuju dengan benda tersebut. Adapun dari segi kaitannya dengan ilmu, so di sini ada perbahasan di kalangan ulama, adakah ma'rifah dan ilmu ialah dua nama bagi benda yang sama, atau di sana ada perbezaan. Sebahagian ulama melihat tidak ada beza. Macam kata Ibn Hazmin, al-ilmu wal ma'rifatu ismani waqi'ani ala ma'nan wahid. Ma'rifah dan ilmu makna yang sama, dua nama untuk benda yang sama. Wa huwa i'tiqadu syai' ala ma huwa alayh wa tayaqqunuhu wa irtifa'u syukuki anhu. Iaitulah beriktikad akan sesuatu, menepati hakikat sesuatu tersebut. Ini kita i'tiqad, kita ada gambaran, kita ada pengetahuan tentang sesuatu, menepati hakikat sesuatu tersebut pada realiti, dan kita yakin akannya dan tidak ada syak. So itu adalah ilmu. Dalam bahasa lebih mudah biasanya ditarifkan ilmu ialah idrakus syai'i ala ma huwa alaih, mencapai sesuatu menurut hakikatnya benda tersebut. Itu adalah ilmu. Dan jahil lawan daripada itu. Jahil ialah kita tidak mengetahui, sama ada kita tak tahu benda tersebut atau kita tahu dengan cara yang salah. So dipanggil jahil murakkab, jahil yang kompleks. Jahil kompleks maknanya dia ada gambaran tapi dia hukum yang salah. Sebab tidak dari proses akal manusia ini, pengetahuan ini, dia sama ada kita mencapai satu benda sebagai gambaran, image, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai tasawurat, yang dibincangkan dalam ilmu mantiq. Tasawurat yakni kita mencapai gambaran satu objek secara tunggal. Kalau orang kata kalimah kamera, so kalimah kamera, kalau kita kenal kamera dan terbayang image kamera dalam otak kita, so kita telah mendapat satu gambaran. So itu ilmu, kan? Kalau kita kata yang di depan saya ini adalah kamera, so betul lah ini kamera. Tapi kalau orang tanya, ada tahu tak kamera? Dia kata tahu. Mana kamera? Dia tunjuk komputer. So di situ dia jahil murakkab, dia salah sangka. Soalnya kamera di kiri yang kanan dengan di atas komputer ni, kan? Tapi kalau dia kata tak tahu kamera tu apa dia, tu dia jahil basit, kan? Simple ignorance. Maksudnya dia memang tak tahu, kan?
Kalau yang pertama tadi dia complex ignorance. Dia memang dia rasa macam dia tahu tapi dia tak tahu naknya. Kan? Jadi ilmu ialah kita tahu satu benda itu mengikut hakikatnya. So, apa hakikat benda tersebut? Dan sebahagian ulama lughah macam Abu Hilal Al-Askari memberikan perbezaan di antara ilmu dengan ma'rifah, di mana menurut beliau ilmu lebih umum dan ma'rifah lebih khusus. So, dia kata ma'rifah ialah kita kenal satu perkara secara terperinci, secara detail. Manakala ilmu ialah sama ada detail ataupun tidak detail. Keduanya dipanggil ilmu. So ilmu lebih umum. So semua ma'rifah adalah ilmu, tetapi bukan semua ilmu itu ma'rifah. Ala kulli hal, ini memang telah digunakan, tapi dari segi penggunaan memang ulama gunakan kalimah ilmu untuk merujuk kepada ma'rifah, ma'rifah kepada ilmu. Kan? So dia tidak ada jauh beza sebenarnya dari segi bahasa. Dan persoalan yang paling besar ditimbulkan dalam itu kita dah tahu apa dia makna pengetahuan, knowledge. Dan sebagian ulama kata memang tak perlu kita bincangkan makna ilmu sebab dah terlalu jelas. Sebab itu betul lah, ilmu tidak berhajat kepada ta'rif mantiq. Kalau ilmu mantiq, dia kata tadi, mengenal satu benda, ilmu itu sendiri tak perlu dikenali lagi kerana dia memang telah dikenali, dia memang telah sedia diketahui, difahami, tanpa perlu kita membuat sebarang susunan ayat untuk kita memberikan definisi terhadap ilmu. So ini juga satu cara dalam berinteraksi dengan makna ilmu. So hakikatnya tidak ada jauh beza. Memang ilmu itu sesuatu yang kita kata dipahami, mengetahui, pengetahuan, kan? Itu adalah ilmu. So itu dari segi makna. Kemudian persoalan yang besar ditimbulkan ialah adakah kita boleh mengetahui? Itu adalah persoalan yang pertama ditimbulkan dalam perbincangan kita kata teori of knowledge ni. Dan mau tak mau kita kena masuk juga sikit-sikit je lah, bukanlah banyak, tapi ajaran-ajaran dalam masalah ini kita kena tahu sebab dia wujud dalam kalangan remaja kita hari ini dan sebagainya. So ajaran pertama mengatakan manusia ni tidak boleh mengetahui apa-apa. So ini pendapat yang pertama. Mungkin kita nampak macam pelik pendapat ini, tetapi pendapat ini dianuti oleh sejumlah aliran yang pelbagai. So menurut golongan yang pertama ini, dia kata kita tak boleh tahu apa benda pun. Tidak ada benda yang boleh diketahui. Jadi dia kata ma'rifah ghairu mumkinah, tak mungkin. Kita mungkin boleh sangka, menyangka, tapi tidak ada pengetahuan yang pasti sama sekali. Dan golongan ini disebut sebagai golongan yang muncul sebelum zaman Socrates, ataupun sezaman dengan Socrates, yang disebut sebagai, kalau kita dalam ilmu falsafah, tentulah mereka gunakan sejarah Greek, Yunani itu sebagai ukuran, walaupun kita tak menafikan golongan ini mungkin telah wujud di tempat-tempat lain juga. Itulah dipanggil golongan sofis. Kan, sofis. Sebab tu kalau benda tu susah nak faham dan sebagainya, kita kata sophisticated. Kan, sophisticated dia kata. Sophisticated maknanya benda tu ngarut, kan? Tak boleh nak faham, kan? Tak perlu faham. Masing-masing boleh buat kefahaman sendiri. Dia tidak ada realiti. Segolongan sofis ataupun dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai safsatah ataupun sufastaiyin. Golongan sofis. So mereka ini ada pelbagai ajaran. Ada di kalangan mereka yang menganut fahaman dipanggil asy-syakkul madhhabi. Asy-syak al-madhhabi. Madhhab syak. Dia memang syak. Bagi dia tidak ada benda yang yakin, semuanya syak. Kalau orang tanya dia, hang wujud? Entahlah. Ada ayah? Entahlah.
Dia pun kata aku ada ayah, tapi aku pun tak tahu ni. Ada macam tu. Kan? Sebenarnya dia tak tahu apa benda. Dia hidup dalam khayalan, dalam awang-awangan. Dan dia aliran falsafah yang banyak mempengaruhi golongan-golongan sastra, golongan seni, artis. So dia pun hidup macam tak manusia hidup, tak ketahuan hala. Kan? Macam golongan sekarang yang kata tak mestinya dia tu ada alat sulit lelaki, dia lelaki. Tak mestinya dia ada alat sulit perempuan, dia perempuan. Dia syak semua dah. Kan? Dia pun tak tahu. Kan? Hang apa jantina hang. Dia apa nama? Dia kata tak pasti, tak yakin. Tak tahu lagi apa kecenderungan seksual saya, tak tahu benda apa saya suka. Macam tu lah. So ini antara yang banyak mempengaruhi golongan ini adalah asyakul madhabi lah. Dia syak, memang jadi hidup dia dalam keadaan syak. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang macam ni hakikatnya itu hanyalah juhud. Dia hanya ingkar di mulut dan perbuatan saja. Dalam hati dia tahu benda itu. Hakikatnya ini adalah, sebab tu dia panggil safsatah ni, maksudnya benda yang orang kata mengarut lah. Mana mungkin dalam diri engkau, dalam hati engkau tahu engkau wujud. Kan? Engkau tahu ada benda-benda tertentu yang wujud. Kan? Lepas tu kita tanya ke dia, habis tu pendapat engkau ini, semua benda perlu disyak. Yakin ke syak? Maksudnya kaedah mazhab engkau ialah kita tidak ada benda yang diyakini, semuanya syak. So kaedah ni yakin ke syak? Kalau dia kata yakin, selesai, mazhab dia rosak. Pasal apa? Ada benda yang yakin, itu mazhab dia. Kalau dia kata syak, kita tak ikut lah, dah syak. Kan? So mazhab ni tak boleh berdiri sendiri sebab dia self-contradict. Self-contradict, hakikatnya self-contradict. Jadi golongan ni, walaupun dia bukanlah golongan yang ilmu, tapi dia lebih kepada orang yang ada masalah jiwa, tekanan jiwa dan sebagainya. Ada problem-problem yang berbentuk bersifat psikologi atau psikiatris. Lebih kurang begitulah. Adapun golongan yang kedua, golongan yang ini yang masyhur, itulah golongan yang berpendapat realiti itu subjektif. Dia tidak ada hakikat yang mutlak. Dia tidak ada absolute truth. Ni yang selalu kita dengar, yang menjadi pegangan golongan liberal, golongan pluralism, pluralis. Mereka kata tidak ada agama yang satu-satunya agama yang betul. Semua agama ada sisi benar. So dia tidak ada absolute truth, melainkan pada pandangan orang. So kalau kita tanya orang liberal, kan, macam anda tengok dalam satu siri Lempak Maqasid 1G. So dia bincang, dia kata kalau kita tanya orang Islam, agama apa yang paling betul? So dia kata orang Islam, di sisi orang Islam, agama yang paling betul Islam lah, dia kata. Tetapi agama yang paling betul di sisi orang Kristian lah, dia kata. So setiap orang ada pegangan bahawa agama dia yang paling betul, dan dia adalah yang paling betul di sisi pegangan setiap orang. So dia tidak ada kebenaran mutlak. So menurut golongan ini, dia tidak ada kebenaran mutlak dari segi dunia ni, tak ada kebenaran mutlak. So kita lihat, tengok pahaman itu. Dan tentulah program itu diikuti oleh banyak budak-budak pada masa tu, kan? So bagi mereka, setiap orang boleh i'tiqad apa yang dia i'tiqad. So kita tak perlu nak menyeru orang kepada Islam dan sebagainya, sebab kita pegang masing-masing agama kita masing-masing betul. Yang kita kena buat ialah kita kena berlumba-lumba menzahirkan kebaikan agama masing-masing. So dengan itu orang akan hidup aman damai. So dalam liberal, setengah orang liberal dia kata kami bukan plural. So dia kata kami ada beza, kami bukan orang yang pluralis. Sebab orang pluralis dia ada golongan yang memang bagi dia tidak ada agama yang betul sama sekali. Yang tu golongan syak madhabi. Tetapi dia berkata kami ni golongan yang kedua, nisbiyatul haqiqah.
apa nama, subjective truth. Maksudnya golongan yang melihat setiap kebenaran tu ada, tapi pada penilaian diri kita masing-masing. So, setiap benda mengikut tanggapan, perception individual perception. So kalau saya i'tiqad yang ini adalah komputer, yang ini adalah kamera, so itu adalah saya punya pendapat. So, tak boleh bantah. You nak kata ni kamera, ni komputer, tu pulang. Kan? So kalau kita kata, so siapa yang betul? Dia kata tak, siapa betul? Betul dari, kalau you kata betul dari sisi orang yang kata ni komputer ni kamera, so betul lah kat dia tu lah. Kan? So dia tidak ada satu kebenaran yang mutlak. Setiap orang kebenaran itu diukur pada zat. Kan? Isu dia adalah orang macam ini, golongan ini, mereka tak boleh beza di antara perkara yang kita panggil sebagai mawdu'i dengan zati, benda yang objektif dengan subjektif. Kita ada perkara-perkara yang kita panggil objektif, benda itu tidak terpengaruh dengan persekitaran, suasana, tempat, pandangan individu. Iaitulah hakikat benda. So hakikat benda ini adalah kamera. Ini sebenarnya objektif. Tak mungkin ada orang boleh pergi kata benda ni bukan kamera. Yang subjektif ialah pada antara kamera ini dengan kamera itu, mana lagi baik? Yang ni setiap orang ada sudut pandang masing-masing. Setiap benda ada dia punya pro and con. Ada baik dan buruknya. Dan baik dan buruk itu ialah mengikut kesesuaian diri orang yang nak guna. Kalau kita nak beli handset, so kita nak beli telefon bimbit. Telefon bimbit itu objektif, dia adalah benda yang spesifik. Tak mungkin kita bagi duit dekat satu orang, kata you tu nak beli dekat telefon bimbit, you balik main dekat kita ayam. Kita kata nah, pasal menurut I punya pendapat, inilah telefon bimbit. Tak mungkin. Tak mungkin. Kan? Telefon bimbit adalah kewujudan dia begitu objektif. Kan? Tapi telefon bimbit jenis apa nak beli? Yang ni subjektif. Setiap orang ada dia punya penggunaan dia masing-masing, kesesuaian dia. Mungkin telefon tu canggih, tapi dia bukan nak pakai sangat. So kalau dia beli mazir, dia mungkin sekadar beli Nokia yang biasa aja. Kan? Tak boleh nak beli sebab iPhone dan sebagainya. Tapi ada orang memang hidup dia dalam telefon tu. Kan? Dalam telefon tu lah saham dia, bank dia. Kan? Semua dalam telefon tu. Kedai dia pun dalam telefon tu. Kan? Syarikat dia dalam telefon tu. Meeting dia dalam telefon tu. So dia kena pakai telefon yang mungkin canggih, yang besar, yang sekian. Kan? Dan setiap orang ada keperluan. So yang tu kita panggil subjektif, terdedah kepada penilaian orang. So golongan nisbiyatul haqiqah, golongan ini dia pun tak boleh bezakan mana yang mawdu'i, mana yang objektif dengan mana yang zati, mana yang subjektif. So itu adalah problem mereka yang, problematika mereka yang terbesar lah. Dia pun tak nak bezakan. Dan hakikatnya kewujudan sufasta'iyah, kalau kita rujuk kepada sejarah sebelum zaman, pada zaman Socrates, golongan ini punca mereka menyebut perkara tersebut adalah kerana mereka ni golongan yang mengajak orang mengikut apa yang orang tu nak. Dia nak ambil upah. Kalau kita baca dalam buku sejarah tradisional falsafah lah. So hakikatnya mereka ni bukan betul-betul ada i'tiqad pada apa yang mereka pegang, tapi lebih kepada nak dapat habuan dunia saja. So kalau mereka pergi kepada satu golongan yang ada satu kepercayaan tertentu, so mereka ajak orang tersebut dengan kepercayaan tersebut. Kalau orang golongan grup B pula ada kepercayaan lain, so mereka pergi kat grup B, ajak apa yang grup B tu nak. Yang penting kita mengajak orang, kita dapat upah. Dan ini takut-takut terkenal oleh sebahagian pendakwah. Kan? Dia tengok audience. Kan? Audience nak apa? Kalau audience nak A, dia cerita bahasa A. Pergi dekat audience B, cerita B. Pergi dekat audience C, cakap C. Kan? So dia tak ada satu objektif. Dia hanya ikut apa yang orang nak.
So ini tidak ada pengetahuan hakikatnya. Na'udzubillah min zalik. Dan golongan yang ketiga ialah alla adriyah, tidak pasti, tak yakin, tak tahu. Yang ni tak tahu terus. Yang tadi syak, yang pertama tadi syak, dia ragu-ragu, dia 50-50. Yang la adriyah ni dia kata memang tak tahu. Kalau orang tanya Tuhan wujud, dia kata tak boleh nak kata, dia kata tak boleh nak confirm yang mana satu. Sebab dia kata yang kata Tuhan wujud pun ada dalil, hak kata Tuhan tak wujud pun ada dalil dia. Ini dia panggil la adriyah. La adriyah dia bukan syak dalam semua benda, tapi benda-benda tertentu. Certain issues yang dia dakwa, dia tak dapat nak pilih dalil yang mana kuat. La adriyah ni hakikatnya dia memang satu keadaan. Kadang-kadang memang kita tak nak buat keputusan, tetapi you tak boleh buat keputusan bukan makna tidak ada keputusan. You tidak ada kemampuan untuk memilih bukan bermakna tidak ada pilihan. Kesilapan mereka ialah mereka jadikan itu sebagai satu pegangan hidup. So bagi mereka, kita tak kisah. Orang nak kata ada Tuhan pun tak apa, tak ada Tuhan pun tak apa, sebab kedua-duanya ada dalil. So tak betul. Ini macam orang yang suka pakai isu khilaf. Ni pun dalam golongan liberal sama juga. Bila kita kata benda ni yang salah, haram, tapi ada khilaf. Oh, kalau main lagu tu sampai sudah kan? Kita kata ni apa nama, muzik ni sekian-sekian dalil sekian. Oh, tak ada khilaf. Semua ada khilaf. So asal ada khilaf, bagi dia benda tu dah tak jadi pasti. So, kita kata bukan itu cara kita memahami satu isu benda, kan? Bukan itu cara dia. Wujudnya perbezaan pandangan, perbezaan pendapat, itu ada banyak sebab. Tetapi bukan bermakna dia tidak ada hakikat benda. Benda tu ada, realitinya ada. Kan? Jadi golongan ni dia tak boleh bezakan antara dia sendiri tak boleh buat keputusan dengan keputusan yang memang wujud secara objektif. Kan? Itu masalah golongan tersebut. So kita kata ini masalah jiwa you yang tak boleh buat keputusan. Jangan babit ke orang lain. Sebab you yang tak erti. So secara bahasa mudahnya kita kata you yang bodoh. Kan? So tak boleh jadikan you, sebab you bodoh, you nak bodohkan semua orang. Tak boleh lah. Kan? You tak boleh nak buat keputusan. Tapi kebanyakan golongan sekarang yang mendakwa kata dia ni la adriyah, ataupun dia panggil golongan etis yang negatif ini, ataupun agnostik ini, mereka bukannya ada ilmu pun. Kalau pergi tanya orang yang dakwa agnostik tu sendiri, dia tak boleh bagi dalil pun. Tanya dia, so apa dalil dia? Yang hang kata golongan A ada dalil, B ada dalil. So apa dalil A, apa dalil B, sebut mai. Dia tak tahu pun. Dia pun tak boleh perincikan apa dalil A, apa dalil B, apa jawapan A kepada B, apa jawapan B kepada A. Kita memang ada konsep. Kalau kita mengaji usulul fiqh, ulama Islam memang sebut, dalam situasi kita tak boleh nak tarjihkan satu pendapat, kita kena tawakuf. Kita tak boleh ambil keputusan benda tu. Tapi dia bukan selama-lamanya, sehingga datang bimbingan daripada Allah Ta'ala, kita akan ada keputusan dia, kan? Tapi bila mereka ni tak nak iktimat pada Allah Ta'ala, tak masalah. Siapa nak bimbing mereka? Syaitan akan sesatkan mereka. Baik. So ini pendapat golongan pertama yang mengatakan ilmu pengetahuan tak mungkin dicapai. Dan kita dapati mazhab mereka semuanya mazhab yang tidak ada dalil yang jelas. Bahkan kalau mereka dah sebut begitu, macam mana kita nak bina? Dan dia benda yang berlawanan dengan apa yang telah diketahui secara daruri, secara pasti, bahawa manusia itu mengetahui, kan? Sebab itulah pendapat yang sahih ialah kita boleh mengetahui kerana kita memang diciptakan Tuhan sebagai az-zatul alimah, sebagai entiti yang berpengetahuan.
secara asasnya kita manusia ini makhluk yang Tuhan ciptakan sebagai makhluk yang boleh mencapai pengetahuan. So kalau kita dah kata kita ni makhluk yang boleh mencapai pengetahuan, dan benda itu wujud dalam diri kita, kita tahu kita ada pengetahuan tentang banyak perkara. So itu sudah cukup untuk mengisbatkan, untuk menetapkan kata kita boleh mengetahui sesuatu perkara. Cuma dalam golongan ini pula ada banyak ajaran. So kita dapati ada golongan yang berpendapat untuk kita mencapai pengetahuan kita kena melalui proses syak, dia panggil syakul manhaji, methodological doubts, yang dibawa oleh Descartes, René Descartes. So dia kata kita kena syak untuk yakin, syak untuk mencapai yakin. So hakikatnya kita kata you yakinlah juga. Sebab tu René Descartes kata kita tak boleh yakin apa yang kita lihat ni benar, dia kata. Mungkin dia kata di sana ada satu demon, ada satu raksasa, syaitan, devil yang nak melewengkan. So sebenarnya mungkin kita ni tak reti, mungkin kita tak wujud, kita berada dalam satu dia panggil matrix, kan? So dia kata, tapi setelah aku fikir, lama-lama aku dapati aku berfikir. So kalau macam tu dia kata aku wujudlah. So dia kata satu benda yang aku tak boleh nak syak ialah kewujudan aku, my existence. Aku berfikir jadi aku wujud. So bila aku dah tahu kata ada satu benda yang aku yakin wujud, itulah aku wujud. Kan? So dari situ barulah aku boleh bina balik keyakinan. Bila kalau aku dah yakin aku wujud, maka aku boleh yakin balik benda-benda yang tadi aku syak. Dan dia kata untuk melindungi aku daripada terpesong dengan kesilapan, maka di situlah kita perlukan Tuhan untuk menjaga kita daripada silap dalam berfikir. Tapi salah dia Kristian, dia dekat Kristian. Sebab kita Tuhan, fungsi dia adalah untuk memelihara kita daripada silap kan, dalam berfikir. Ada golongan yang berpegang dengan manfaat, pragmatism. Macam pragmatism ialah ajaran falsafah yang dipegang oleh, dia adalah ajaran falsafah rasmi yang dipegang oleh Amerika Syarikat pada asalnya, yang mana bagi mereka realiti itu ada pada apa yang bermanfaat, yang praktikal. So apa yang praktikal, apa yang ada benefit dan praktikal, itulah dia. Maka dia ada kewujudan realiti. Kalau dia tak ada manfaat, tak ada benefit, maka dia hanyalah khayalan. Tak betul. Itu golongan pragmatik, kan? So kalau you tanya arak bagus ke tak bagus, kita tengoklah. Kalau you tanya tokek arak, bagi dia arak bagus lah. Pasal arak memberikan manfaat bagi dia dari segi untung. Dan inilah maksud firman dan inilah dakwah orang musyrikin dulu. Dia berkata arak ada manfaat. Lepas tu Tuhan kata dalam arak tu ada manfaat, tetapi mudaratnya lebih besar. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa nafi'un lin-nas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Arak dan judi, Tuhan kata, mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak. Dia katalah kepada mereka, ya, arak dan judi itu ada manfaat bagi manusia. Maksud manfaat di sini ialah dari segi memperolehi harta. Tapi Tuhan kata mudaratnya, dosanya lebih besar. So hakikatnya kita bukan melihat kepada apa yang manfaat, kita melihat kepada sisi mana lebih besar. Kita tak boleh serahkan kepada setiap orang. So aliran pragmatism ni dia sebenarnya lebih kepada, dia sebenarnya tidak ada hakikat mutlak juga, kan? So hakikat itu diserah kepada setiap orang.
ikut pengalaman peribadi masing-masing. Apa yang bermanfaat untuk dia, apa yang baik untuk dia. So macam balik kepada mazhab nisbiyatul haqiqah lah. Kebenaran yang relatif lah. Kan? So hakikatnya dia tak ada pengetahuan, dia tidak ada knowledge. Kan? Tetapi ajaran yang besar, yang utama dalam masalah ini, dalam mazhab theory of knowledge ini, ialah golongan rationalism atau idealism dan golongan empiricism atau empiris. Ini adalah dua mazhab yang masyhur, yang ma'ruf. Yang pertama golongan rationalism atau idealism. Yang kedua ialah golongan empiricism atau empiris, golongan yang. So apa dia golongan ini? So secara asasnya ada dua pendapat dari sudut bagaimana cara kita boleh memperolehi pengetahuan. Iaitu adakah pengetahuan itu telah pun tersemat dalam akal. Maksudnya hakikatnya pengetahuan ni memang ada dalam akal kita. Lalu menerusi pengetahuanlah kita nampak benda itu wujud di luar. Atau hakikatnya benda yang kita capai ini, yang kita tahu ini, dia wujud dulu, kemudian melalui panca indera kita memperolehi maklumat. So yang pertama tadi rationalism, yang kedua adalah empiricism. Ini dua ajaran yang bertarung dalam masalah ini. Okay. So untuk kita membincangkan dua ajaran ini, kita kena faham tabiat, hubungan, relationship di antara knowledge dengan existence, pengetahuan dengan wujud. Apa hubungan di antara pengetahuan dengan wujud? Antara az-zatul mudrikah dengan az-zawatul mudrakah. Hubungan di antara diri yang mengetahui kita dengan benda yang diketahui, itu benda yang ada di sekeliling kita. So apa, mana satu mai dulu? Fikrah, idea, ilmu dulu kah? Atau maklum, benda yang diketahui dulu kah? So ini persoalan yang paling besar dimainkan dalam isu ini. Sebab itu dia bagi tarif, kebanyakan dia kata empiricism bagi mereka, all knowledge starts with the sense, dengan panca indera. Manakala rationalism, all knowledge starts with the mind. Okay. So ajaran yang masyhur dibawa oleh ahli falsafah, ajaran rationalism ialah ajaran yang dibawa oleh Plato. Ajaran empiricism kebiasaannya dinisbahkan kepada Aristoteles. Okey. Dan Plato, bagi Plato, kalau kita nak faham pahaman Plato ini, bagi dia di sana ada satu alam lain, dia panggil alam akal, ataupun dia panggil forms. Dia satu alam idea, alam muthul. Daripada alam itulah roh kita sebelum dia masuk dalam jasad, dia hidup dalam alam tersebut. So dalam alam tu dia telah melihat benda-benda yang mutlak, yang tidak ada rupa dan sifat. Contoh, dalam alam muthul itu, bagi dia contohnya, kita kata kuda. So kuda tu apa? Kuda tu binatang yang ada dalam dunia ni, kuda lah. Tapi dia kata dalam dunia ni dia tidak ada satu kuda yang tidak spesifik. Yang ada hanyalah kuda yang spesifik. Kuda jantan, kuda betina, kuda hitam, kuda belang, kuda sekian, kuda. Yang ada kuda. Dia tidak ada satu kuda saja. So dia kata, di mana datangnya perkataan kuda yang kita dapat ini? Dia kata dalam alam musul tu lah. Dalam alam tu memang ada benda nama dia kuda. Yang kuda tu tak ada rupa, tak ada apa, tak ada jantina, tak ada jenis. Kalau kita kata biru, warna biru, yang kita dapati biru ni dia wujud pada tempat. So baju saya warna biru, face mask warna biru, kursi warna biru, kan, recorder ni warna biru. Tapi dia biru yang berbeza. Bahkan biru antara satu kursi dengan kursi yang lain berbeza.
Kan? Biru kursi yang depan tak sama dengan biru kursi belakang. So dia kata, mana dia datang biru tu? Mana kita dapat kata tahu benda tu biru? Dia kata dalam alam musul tadi tu adalah benda namanya biru. Yang biru tu tak ada khusus. Biru yang non-specific biru. Benda tu wujud sungguh. Dia kata memang ada satu alam lain, yang mana dia alam yang bukan material, alam yang non-material. So dia kata Tuhan dalam alam tu lah. Tuhan dalam alam tu lah. Dan Tuhan, ilmu dia berkaitan dalam alam tu. Jadi Tuhan dia tidak ada ilmu tentang dalam alam dunia ni. Tuhan hanya mengetahui dalam alam misal, alam musul. Ini pahaman Plato. Kan? Bagi pahaman Aristotle pula, dia kata tak ada, alam ni tak ada. Alam ni tak ada. Dia bantah Tok Guru dia kata mana ada. Kan? Dia kata ni terlalu idealistik. Kan? Tapi Plato bagi dia setiap benda yang universal, yang non-spesifik tadi wujud dalam bahan. Sebelum orang tahu proses kejadian janin manusia ni, kita cuma tahu macam mana proses manusia jadi dalam perut mak kita baru saja ada abad ke-20 macam tu. Sebelum ni manusia bukan tahu macam mana manusia tu jadi. Kan? Secara tepat itu macam Aristotle kata, sebenarnya dalam air mani lelaki tu memang dah ada bayi. Cuma bayi tu kecil, halus dia kata. Kan? So bagi Plato, bagi Aristotle, meja ni buat berapa? Kayu. So sebelum kayu ni jadi meja, dia kata meja dah wujud dalam kayu tersebut. Tapi tidak spesifik. Bukan secara hakikat, tapi dia secara kemampuan, potential. Tapi dia kata memang ada meja dalam tu. Sebab tu pahaman dia panggil highly formism. Tapi dia kata bila benda tu nak wujud reality, dia akan wujud dalam bentuk meja ni lah. So dia kata di sana ada dua. Satu dia panggil hal, iaitulah satu objek yang tidak ada rupa, yang belum spesifik. Dan satu lagi dia form, bentuk. So meja tidak akan berlaku sehinggalah diberi baginya bentuk, form. Tetapi sebelum dia dapat form, dapat bentuk, dia dah wujud dalam kayu ni. Kan? Dan seterusnya macam itu pahaman. Walaupun banyak orang kata inilah dia. So Aristotle secara asasnya bagi dia, kita tak boleh nampak meja melainkan setelah meja tu ada dan kita nampak meja tersebut atau kita pegang meja. Sebab tu dinisbahkan kepada dia, aliran dia sebagai empiricist, orang yang melihat pengetahuan, knowledge achieved through sense. Kan? Tapi Aristotle dia tak boleh tinggal semua ajaran Tok Guru dia, Plato. Dan sebab tu Syekhul Islam kritik Aristotle dalam bab ini. Ibn Taymiyah kritik. Kan? Sebab tu Ibn Taymiyah kita kena faham bila kita sebut zat dan sifat. Zat Tuhan dan sifat Tuhan. So di sinilah datang perbincangan daripada dua ajaran ini, ajaran rationalism dengan empiricism bawaan Aristotle. Datang perbincangan, perdebatan masalah sifat Tuhan. So kalau kita kata Allah itu mendengar, Allah mendengar, so mendengar tu apa? Adakah dia Allah sendiri atau benda lain? Kan? Jadi kalau ikut pahaman Plato tadi, dia adalah benda lain. Even kalau kita kata pahaman Aristotle pun, walaupun bagi Aristotle tak mungkin ada pendengaran melainkan ada pada zat yang mendengar, tapi dia still faham di sana ada dua benda, zat dan pendengaran, dua benda. Sebab itu Mu'tazilah kata kita tak ada sebab sifat. Kalau kita kata Allah mendengar, kita dah ada dua benda, Allah dan mendengar. So dia kata kalau dah ada dua benda, kita ada dua-dua Tuhan. Satu nama Allah, satu nama mendengar. Tak boleh ada. So kena nafi. Kan? Kena nafi.
So di situ dia pun tak nak isbatkan sifat, kan, kerana pengaruh pahaman rasionalism yang kuat dalam ajaran ilmu kalam secara asasnya, ajaran Plato dalam kalangan ahli falsafah macam Ibn Sina, dan ajaran Aristotle dalam kalangan ulama kalam. Kebiasaannya ini adalah dua ajaran yang besar sebenarnya. Walaupun dalam ajaran ulama ahli falsafah Islam, ajaran yang paling mempengaruhi mereka ialah ajaran Plato dalam versi yang dibawa oleh Plotinus, ajaran Neoplatonism. Tapi kita bukan nak bincang itu tempatnya di sini. Karena kalau kita bincang itu mungkin perbincangan terlalu panjang dan sukar untuk dipahami pula. Tapi kita balik kepada konsep Islam. So Islam kata apa? So Islam bagi tahu, kata hakikatnya hubungan di antara pengetahuan kita ialah sama macam wujud kita. Macam mana kamu dapat wujud? Macam itulah kamu dapat ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu kamu diajar oleh Allah Ta'ala sama juga macam kamu dicipta oleh Tuhan. Dicipta oleh Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa nama, Tuhan kata, bacalah olehmu wahai Muhammad, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Okay. Dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Yang mencipta manusia. Okay. Daripada alaq, daripada di antara proses kejadian manusia itu kita dalam bentuk alaqah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahui. So hakikatnya ilmu pengetahuan kita ni datang daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Tuhan yang ajar Adam semua benda, nama-nama. Tuhan yang mencipta Adam, Tuhan yang mengajar Adam. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Allah lah Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran, dialah yang mencipta manusia, dialah yang ajak manusia al-bayan, tutur kata. Okay. So dalam Islam, konsep ilmu ini dia bersifat descendant, menurun daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kita peroleh ilmu, sumber kita daripada Allah. Allah yang ajak, Allah yang ajak. So macam bila kita sebut dikat kata tadi, untuk kita yakin satu ilmu ialah kita mesti ada Tuhan yang menjamin ilmu kita itu. So itu apa yang dia cakap tu betul dari segi asasnya. Itu adalah benda yang berkongsi padanya agama-agama langit. Wahyu, baqiyat al-wahyu yang masih ada. Kan? Sebab Kristian masih melihat kepentingan the revealed knowledge, pengetahuan yang diwahyukan. So kita kata kita setuju dalam part tersebut dari sudut ya, memang pengetahuan ni punca ilmunya adalah dia adalah meneleri wahyu, pengajaran daripada Tuhan Azza wa Jalla. Kan? So itu adalah tabiat ilmu sebenarnya, datang daripada Tuhan. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan yang mengajar manusia apa yang dia tidak mengetahui. So poinnya kita kata ilmu ni sebenarnya bersumberkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kerana Allah lah sumber ilmu, sebagaimana dia adalah sumber kewujudan kita. Kita wujud sebab diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Kita ada ilmu sebab kita diajar oleh Allah Ta'ala. So ini adalah perkara yang penting yang kita kena faham. Kan? Kalau tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, ilmu tak mungkin dapat terjamin kesahihannya. Sebab tu kata Descartes, orang etis kita tak boleh yakin dengan sebarang kajiannya. Orang etis kita tak boleh yakin dengan kajiannya. Contoh Darwin etis. Tengok kajian dia, kan mengarut. Kan? Mengarut. Sepatutnya bila fosil dalam Cambrian explosion ditemui,
Darwin dah kena ijtihad taubat dah daripada teori dia tu. Tapi dia lahir kebara. Bukan sebab apa? Sebab dia tak mau kalau dia mengaku bahawa makhluk ini wujud macam itu sahaja tanpa melalui proses yang dia buat, kita kena i'tiqad di sana ada Tuhan. Itu aja poin dia, kan? Dan kita kata memang Tuhan yang mencipta, kan? Tuhan yang mencipta. So kita tak wujud daripada benda lain yang berkembang dari satu kejadian ke satu kejadian. Nabi Adam diciptakan terus oleh Allah Ta'ala dengan dua tangannya. Bukan dia berkembang daripada makhluk lain. Kita mungkin ada bahan, daripada bahan apa Tuhan jadikan kita. Macam kalau kita buat donat. So donat tu dia bukan berevolusi daripada tepung. Dia dibuat daripada tepung. Kita buah tepung, buah bahan, buah ayak, kita uli apa semua, kita bakar dalam oven, jadilah donat. Kan? Bukan kita letak tepung tu 10 tahun kemudian kita tengok tepung dah jadi donat. Kalau tinggal lama lagi, donat tu jadi tercanai. Tinggal lama sikit, tercanai tu berkembang pula jadi roti putih. Lepas tu berkembang pula jadi nasi. Lepas tu berkembang pula jadi bukan macam itu. Kan? Kita cabarlah orang yang faham teori Darwin ni, letak tepung 100 tahun kemudian tu orang tengok tepung jadi apa? Dia takkan jadi makanan, takkan berubah, kan? Dia akan rosak, dia takkan jadi yang lebih baik. Benda kalau kita tinggal lama-lama dia akan rosak, dia tak jadi lebih baik. Daging kalau kita tinggal lama-lama dia rosak, busuk. Tapi kalau ikut pahaman Darwin tak, kalau kita tinggal daging tu lama-lama, mungkin daging tu akan jadi manusia, atau jadi rumah, atau jadi istana. Sebab dia berkembang benda lebih baik. Kan? Memang teori dia mengarut lah. Tapi tujuan dia buat teori itu satu saja, sebab dia nak ingkar kewujudan Tuhan. Bukan ada sebab lain. Kan? So tak kira lah apa benda pun orang nak kata, janji dengan teori inilah aku boleh bebas untuk tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun mengarut pun tak apalah, janji bukan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. So itu kita kata golongan yang tidak percaya Tuhan, ilmu mereka tak boleh dipercayai. Kan? Tengok Stephen Hawking. Dia tulis buku The Intelligent Design. Intelligent Design ni maknanya hakikat yang dah payah nak ditolak oleh golongan saintis sekarang ini, bahawa alam ni dia memang telah disusun, ada letak yang tersendiri. Contoh, kita ada force gravity. Force gravity nilai dia 10 kuasa 60. Kalau you pergi ubah nilai gravity ni 10 kuasa 60.1, habis, tenggelam alam ni. Tenggelam, kan? Meletup alam ni kalau ubah satu titik saja. Kan? So maknanya alam ni ada, jelas menunjukkan dia ada yang meletakkan undang-undang dia. So force gravity banyak ni, supaya alam ni kekal intact, dia tidak bersepah. So bumi tak hanyut di angkasa lepas, kan? Lepas tu dia ada dark force, kan? Yang memastikan pula alam ni berkembang. Dia dalam masa yang sama dia menarik, tapi dia tidak melekat. So dia ada satu force lagi yang memastikan dia tertolak. Dan force tu pun kalau kurang atau lebih rosak, tak boleh. Dia nilai had tu je, dekat tu je boleh letak, kan? So kita kata alam ni dia jelas nampak ada dia punya, dia panggil fine tuning dia. Fine tuning tu maksudnya memang dia dah ditunekan tepat pada titik yang tepat, kan? So kalau dah macam tu, siapa yang letak? Mestilah Tuhan. Betul tak? Mestilah Tuhan yang letak, kan? Itu kalau kita tengok angkasa lepas yang dia tak hidup.
Kalau kita mai kaji kita punya badan kita, tubuh badan kita, mikroorganisma dalam badan kita, DNA kita, lagi menakjubkan. Kan? Lagi menakjubkan. Allahu Akbar, azim. Siapa yang buat semua benda tu? Kan? Tapi bodohnya Stephen Hawking ni, pasal dia tak mau ngaku adanya Tuhan. Dia kata tak, dia kata memang sistem tu macam tu, sistem tu yang tentukan. Hang ni kan dah lah cacat, bodoh pula tu. Elok dia pun dah mampu lah, tak tahulah dalam akal ke dalam apa ke. Tapi yang penting dah lah cacat, bodoh pula tu, kan? Kereta kita ada sistem. Kalau orang tanya siapa yang buat sistem kereta ni, dah dia kata memang sistem kereta ni macam tu. Tak ke bodoh? Kan? Lepas tu kalau kereta tu rosak, kereta tu repair sendiri ya. Tak payah hantar mekanik. Kan? So, jawapan yang kita kata terlalu kebodohan yang di luar, kalau bahasa orang Tara dia panggil bodoh piang lah. Tak tak? Tapi nak kata orang etis, tengok dia kebodohan dia di luar jangkaan. Tak? Jadi kita kata ilmu kita ni asas dia ialah datang daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikrar akan kewujudan Tuhan, inilah ilmu yang paling asas sekali. So dengan kita ikrar adanya Tuhan, barulah kita boleh sejahtera pengetahuan kita, maklumat kita selamat. Kita tahu daripada mana sumbernya. So kalau kita tahu kata Allah Ta'ala yang ajak kita, wa'allama Adam al-asma'a kullaha qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita dalam ayat Quran penuh dengan penjelasan masalah ini, bahawa kita ini diajar oleh Tuhan. Maka kita dapat faedah di sini, bahawa hakikatnya kalau kita kata kita nak mengkaji, nak study sesuatu, apa yang kita kena buat? Ilmu kita bukan mewujudkan benda. Ilmu kita ialah kita nak tahu benda. Maksudnya apa? Kalau kita tanya, sebab apa Muhammad Rasulullah? Adakah kerana kita tahu dia Rasulullah atau kerana dia memang Rasulullah? Jawapan dia ialah dia memang Rasulullah. Adapun tugas kita duk cari bukti dia sebagai Rasul, bukan kerana bukti itu jadikan dia Rasul, tapi untuk kita tahu, kita yang nak tahu dia itu Rasulullah. So itu tugas ilmu. Ilmu tugasnya hanyalah kashf, menyingkap, menyelak apa yang tersembunyi daripada kita, tapi benda tu memang duk ada. Kan? Dan yang kedua, kalau kita dah tahu ilmu kita datang daripada Allah Ta'ala, jelaslah bahawa kita ni cerdik kot mana pun tak boleh lepas daripada bimbingan wahyu. Mesti ada bimbingan wahyu. Jadi tidaklah kita nak buang wahyu dan kita rasa macam diri kita lah yang utama. Tak. Dan kita pun tahulah faedah yang ketiganya. So yang pertama kita kata kita tahu apa dia tugas ilmu. Tugas ilmu ialah untuk kita mengkaji, nak tahu hakikat benda. Yang kita sebut tadi, ta'rif dia idraku syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu sesuai dengan realitinya, hakikatnya. Itulah tugas ilmu. Bukan ilmu yang memberi kewujudan. Bukan benda tu wujud sebab kita tahu dia wujud, bukan. Kan? Dan yang keduanya kita kata tadi, menunjukkan bahawa ilmu kita ni kod mana pun tak lepas daripada berhajat, faqir kepada wahyu. Sebab ilmu kita ni pun memang asalnya daripada Tuhan. Dan kalau dah macam itu, ilmu kita ni memang sentiasa berhajat kepada Tuhan, tak ada lah isu yang kita nak panggil pertentangan antara akal dengan wahyu. Sebab isu yang selalu dibangkitkan oleh golongan Mu'tazilah dan pengikut-pengikutnya, dia kata Quran dengan akal, mana main dulu, dia kata. Soalan, dia kata Quran dengan akal, mana main dulu? Kita ada akal dulu ke Quran ada dulu? Kita kata akal hang tu pun Tuhan juga buat. Kan? Tuhan juga yang ajak, yang bimbing.
Hakikatnya Quran turun untuk melengkapkan pengetahuan yang telah diajar oleh Tuhan kepada akal. Dan hakikatnya dia beriringan, wahyu beriringan wujudnya dengan akal. Karena Tuhan setelah dia menciptakan Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Tuhan ajarkan Adam, yani Tuhan wahyukan kepada Adam nama-nama benda. Sebab itulah Adam tu Nabi, Nabiyun mukallamun. Nabi kata Nabi yang bercakap dengan Tuhan, sebab dia belajar dengan Tuhan. Kan? So dia beriringan akal dengan wahyu, seiring, sejalan, sejak daripada waktu dia wujud sampailah bila-bila pun, akal tak mungkin boleh berpisah daripada wahyu. Kan? Dan faedah yang ketiga, kita kena faham bahawa rujukan tertinggi bagi pengetahuan kita ialah di luar daripada diri kita, bukan dalam diri kita, tetapi ia adalah ilmu yang datang daripada luar, daripada Allah Ta'ala. Dan konsep ini berlawanan dengan konsep yang dipegang oleh golongan ahli falsafah, ahli kalam, yang melihat ilmu kita ini bersifat menaik daripada diri kita. Sama ada rationalism atau empiricism yang bawaan Aristotle tadi, bagi dia ilmu ini adalah apa yang ada dalam diri kita. Kita kena cari. Sebab itulah dia kata, siapa kenal diri, kenal Tuhan. Bagi mereka Tuhan, benda tu ada dalam diri kita. Dan macam-macamlah cara mereka nak mencari ilmu tersebut menerusi diri. Sebab itulah wujudnya 3 golongan. Yang pertama dia kata ahli falsafah, yang kedua Nabi, yang ketiga wali, dia kata. So ahli falsafah, mereka mencari ilmu dengan berfikir. Fikir tu apa? Menggerakkan akal. So bagi mereka ilmu memang ada dalam akal. Cuma kalau kita tak gerakkan dia, dia tak keluar. Ahli tasawuf, bagi mereka ilmu dalam diri kita. Macam mana kita nak kenal ilmu tu? Kita kena buat tu lah, zikir, goyang badan, pusing-pusing, kan? Tujuannya nak pulih ilmu tu keluar, kan? Macam orang zaman lah, dia pergi buat yoga, pergi NLP, kursus NLP, kursus ESQ, kan? So dalam kursus tu dia suruh buat macam-macam lah, pergerakan itu, pergerakan ini. Pasal dia pun yakin Tuhan tu dalam diri kita. Maksudnya dalam diri kita itu, dalam kita punya inner side tu, dia ada divine side. Dia panggil God spot, macam-macam istilah mereka lah. Dan ini dah pahaman kebanyakan agama-agama Gnosticism, agama Honosiyah, macam Hindu, Buddha. Bagi mereka knowledge tu ada dalam diri manusia. Kalau kita pergi macam dalam Hindu, dia buat yoga. Bila buat yoga, bila jadi yogi, kan, maka dia dah bersatu dengan Tuhan. So dia dah tahu. Dalam Cina dia ada Tai Chi masalahnya, dan Feng Shui untuk seragamkan yin dengan yang, kan. Dalam Buddha dia ada meditasi, bertapa, kan. Jadi itu cara. Tapi dia pun berkongsi satu pahaman bahawa manusia ni memang ada ilmu dalam diri dia. Dia boleh tahu semua benda, kan. Macam dalam tasawuf Islam, tasawuf yang dinisbahkan kepada Islam, bukan tasawuf tu ajaran Islam, kan, tapi tasawuf yang dinisbahkan kepada Islam, macam bawaan Al-Ghazali masalahnya. Bagi Al-Ghazali, kalau kita duduk berzikir Allah 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 Allah, lama-lama hati kita akan tersingkat hijab dan akan bersambung dengan Al-Lauhul Mahfuz, dan kita akan tahu semua benda, kan. Dan kita akan nampak semua benda gaib. Kita akan nampak malaikat, nampak semua, tak ada lagi yang gaib, kan. So itu cara dia kata. Dan bagi mereka Nabi pula, Nabi tidak lebih orang yang memang dilahirkan dengan maklumat dan pengetahuan. So dia kata beza Nabi dengan wali, dengan ahli falsafah. Wali ni ada tasawuf sufi. So beza sufi falsafi dengan Nabi ialah Nabi ialah yang ada pengetahuan tersebut tanpa dia perlu buat apa-apa yang dibuat oleh ahli falsafah dengan sufi tadi. So Nabi dia tak payah fikir. Dia tak payah pergi duduk berzikir, tak payah duduk sekian. Dia kata Nabi memang
Memang dia tu memang sedia bersambung dengan akal universal, dengan kosmos. So Nabi dia tahu semua benda dia tahu. So itu bagi mereka itu beza. Itu bagi mereka Jibril yang datang dekat Nabi itu bukanlah benda lain melainkan apa? Jiwa Nabi, roh Nabi. Jibril itu saya roh Nabi. Na'udzubillah min zalik. So itu antara kesan buruk bila kita melihat manusia itulah punca ilmu bukan daripada Tuhan. So kita akan bawa kepada akidah Qadariyah lah, melihat bahawa ada benda yang Tuhan tak cipta. Kan? Bila kita kata taib, so itu kita kena tahu. Maksudnya tabiat ilmu kita ni ialah nazilah, turun daripada Tuhan, diajar oleh Tuhan. Itu satu. Tapi macam mana Tuhan mengajak itu? Allah Ta'ala bagi tahu kita. Allah bagi tahu kita, dia kata inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bahkan ayat lebih jelas pada ayat ni, sebelum kita pergi ayat surah Insan ni, kita baca ayat dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. So Tuhan kata Allah lah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak tahu apa benda pun. So Tuhan isbat di sini kata kita ni jahil, tak tahu apa. Kan? So kita keluar dari perut kita tak ada ilmu. We have no knowledge. Kan? Kemudian Tuhan kata وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan jantung untuk berfikir, akal, afidah, supaya kamu bersyukur. Dalam surah Iqra kita baca tadi, Tuhan kata 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar melalui pena, dia mengajar apa yang manusia tak tahu. Kan? Dan Tuhan sebut dalam surah Al-Mulk, qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah dialah yang telah menciptakan kamu. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, akal. La wala wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Tapi sangat sedikit kamu bersyukur. Ini kamu tak guna sangat panca indera yang Tuhan bagi. Poin kita adalah memang ilmu ini diajar oleh Allah Ta'ala, tapi macam mana Allah ajak? Menerusi panca indera. Menerusi panca indera. So, nampak tak? So, kita tak kata, walaupun kita kata, so di sinilah kita kata Islam ni dia ambil pertengahan di antara mazhab tadi yang kata rationalism, yang ilmu ni memang ada dalam pemikiran, dengan pendapat yang mengatakan tak, ilmu ni kita kena menerusi panca indera semata-mata. Tak, kita kata dia datang daripada sumber luar juga, Tuhan. Tapi Tuhan ciptakan bagi kita alat yang menerusi alat ini. Bila kita berlaku pada kita experience, pengalaman, di situlah kita akan ada ilmu. So apa yang Tuhan cipta pada kita? Al-Hiss, sense. Okay, kata Al-Muallimi rahimahullah, Syekh Yahya Al-Muallimi, dia kata manusia itu dilahirkan bersama dengan dia ada sense, ada panca indera. Masalahnya rasa sakit dan seumpama dengannya. So baby kalau kena cubit, kena ketit semut, kena ketit apa, dia rasa sakit dan dia menangis, teriak. Tetapi rasa sakit ini bukan ilmu. Dia rasa, perasaan. Dia belum jadi ilmu lagi. Dia terpegang benda panas, dia teriak. Belum jadi ilmu lagi. Okey. Sebab itu dia payah nak serik. Kan?
Macam anak-anak baru ni beli, dia terkepit kat mainan dia, ya, kita ingat luka berdarah tangan. Kita ingat lepas dah terkepit tu dia tak mau dah mainan tu. Tak, dia minta lagi. Dia tak serik. Pasal dia hanya rasa sakit masa dia kena je, tapi dia belum ada maklumat kata benda ni bahaya, boleh mencederakan saya. Belum. Ha. Sebab kalau manusia kena sekali dia serik, habis tak ada pengalaman lah. Okey. Tapi lama kelamaan dia makin besar, makin matang sampai satu peringkat umur dalam syarak dia panggil umur tamyiz, mumayyiz. Masa tu dia dah mula ada maklumat terkumpul. Dia dah kumpul maklumat, dia dah ada satu gugusan of knowledge. Sampai peringkat dia aqil baligh, dia dah baligh. Baligh tu mencapai, mencecah apa? Akal dia dah matang. Yang mana ketika ini dia bukan lagi sekadar mengumpul maklumat. Maklumat yang dia kumpul tadi, dia dah boleh guna untuk qiyas benda yang dia tak ada experience. Macam itulah ilmu manusia. So dia mula dengan experience, pengalaman melalui senses, dari panca indera. Atau kata Syekh Muallimi, baby, bila dia lapar, dia hanya menangis. Dia menangis. Yang tu dia tahu, dia tak tahu nak buat apa. Bila dia menangis, mak dia akan angkat dia bagi susu. Ingat? Mak dia buat sekali. Dia lapar, dia menangis pula, mak dia angkat kali kedua. Sehari tu 10 kali angkat. Lama-lama dia tahu lah, kalau angkat tu memang bagi susu lah. So masuk kali ke sebelah, dia menangis, tak ada letak dekat susu lagi, angkat je dia dah diam dah. Pasal apa? Dia dah tahu dah angkat ni bagi susu. Tapi kalau angkat tak bagi susu, dia teriak balik. Kan? So dia belum, lama-lama dia akan ada maklumat tu, dia akan dapat. Macam itulah manusia membentuk knowledge. So Tuhan ajak kita oleh panca indera kita dan pengalaman. Kan? Dan pengalaman. So panca indera adalah penting. Tuhan sebut berulang kali dalam Quran. Dalam surah, kita baca surah An-Nahl tadi, kita baca dalam surah Iqra, kita baca dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Tuhan kata, kami ciptakan manusia daripada air mani yang dicampur untuk kami uji dia. Kami jadikan dia mendengar dan melihat, panca indera. Kamilah sesungguhnya yang memberikan dia bimbingan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Betul, Nabi Musa jawab kepada Fir'aun, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami yang telah memberikan setiap makhluknya apa yang dia perlukan, panca indera, alat. Thumma hada, kemudian dia yang bimbing cara nak guna benda tersebut. Allama bil qalam, Tuhan ajak melalui pena. Allamal insana ma lam ya'lam, Tuhan ajar tulisan, bacaan, apa yang kita tak tahu. Ada. Tapi kemampuan untuk membaca, untuk menulis, untuk melihat, untuk mendengar ni Tuhan bagi pada kita. Kan? Tapi kalau dia tak guna benda ni, tak dapat knowledge. Knowledge tak datang sendiri, dia kena cari dalam benda yang wujud dalam alam. Tuhan cela orang musyrikin, lahum qulubun la yafqahuna biha, depa ada jantung tapi tak fikir dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar. Okay. So itu fungsi panca indera. So panca indera adalah sumber pertama ilmu. Dia adalah jalan menerusinya kita memperolehi ilmu. Sebab itu kata Syekhul kata Syekh Muallimi lagi, bil ihsasi wal qiyasi tartasimu fi nafsihi al qadaya al awwaliyah مثل أن الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان وأن الشيء أعظم من جزئه ويرتسم في نفسه أن الحادث لا بد له من محدث. Menerusi panca indera, sense, dan qiyas dengan dia buat analogi.
Maksudnya dia samakan apa yang dia pernah rasa, yang dia pernah alami dengan apa yang dia tak pernah alami. Tergambarlah pada dirinya isu-isu awal, asas-asas ilmu yang kita panggil fitrah, seperti wujud dan tidak wujud tidak boleh berhimpun. Tak mungkin kita boleh kata benda ni wujud dan tak wujud dalam masa yang sama. Dan bahawa sesuatu itu lebih besar daripada sebahagiannya. Ini semua lebih besar daripada sebahagian. Dan bahawa setiap kejadian mesti ada pembuat. So fitrah, yang kita kata fitrah ini, macam mana kita dapat fitrah tu? Dengan pengalaman lah, dengan sense. Tetapi fitrah ni, keistimewaan dia adalah sense yang disepakati oleh manusia seluruhnya, dipanggil al-ijma'ul insani, kesepakatan manusia, kan? Al-ijma' al-insani, kesepakatan manusia. So kalau kita kata manusia semua sepakat, kata alam ni ada Tuhan, kan? So kita kata macam mana dia petang alam ni ada Tuhan? Sebab ada pengalaman, experience berterusan. Pertama sekali kita kata manusia yang pertama, Adam alaihissalam, dia adalah orang yang ada pengalaman dengan Tuhan. Dia bercakap dengan Tuhan. Nabi kata Adam nabiyyun mukallamun, nabi yang bercakap langsung dengan Tuhan. So daripada situlah manusia tahu Tuhan tu ada. So Adam ajak anak-anak dia, kita ada Tuhan. Aku dengar Tuhan bercakap dengan aku cakap dengan dia, kan? Menerusi revelation. So kita ada connection dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan tu ada, kan? So dia fitrah, tak ada orang ingkar. Antaranya sense dalaman, kita rasa. Macam mana kita tahu? Macam mana baby tahu ada makanan? Lalu sense. Bila dia lapar, dia menangis, dia nak apa? Dia nak susu. Macam mana dia tahu susu tu wujud? Macam mana dia tahu ada satu benda yang dia kena masukkan dalam perut dia untuk hilangkan rasa lapar dahaga ni? So itu adalah sense, perasaan, kan? Panca indera, panca indera dalaman. Apa yang kita rasa secara panca indera, maka benda yang kita rasa itu mesti wujud. Mesti wujud. Kita rasa dahaga, kita rasa macam nak sesuatu yang cair, ayak. So ayak memang wujud, walaupun kita tak pernah nampak ayak, tapi kita akan cari. Kalau kita jumpa benda tu, kita tahu inilah dia, inilah benda yang aku cari. Tak? So macam tu, kita ada perasaan terhadap Tuhan. Kita rasa kita mencintai, kita dicintai oleh Tuhan. Kita rasa ada sesuatu zat yang duk belah kasihan kepada kita, duk bagi kita macam-macam. So perasaan bahawa kita ada Tuhan, itulah dalil kita ada Tuhan. Itu adalah hubungan, connection, hubungan panca indera antara kita dengan Tuhan. Ya. So kalau orang tanya macam mana ilmu fitrah ni terbentuk, macam itulah, melalui sense kita punya panca indera. Sama ada panca indera zahir atau panca dalaman. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah, turuqul ilmi thalath, jalan nak dapat ilmu tu 3. Ahaduha al-hissul batini wal zahir. Yang pertama ialah panca indera yang batin, yang dalaman, dan yang zahir. Dua-dua panca indera. Tak ada tengok panca dan buat saja, yang dalam sekali. Wa huwa alladhi tu'lamu bihi al-umuru al-mawjudah bi'ayaniha. Yang mana dengan itulah diketahui benda yang wujud secara spesifik. Melalui panca indera lah kita tahu benda ni wujud atau tak wujud. Wathani, yang kedua, bil-i'tibari bin-nazari wal-qiyas. Yang kedua menerusi i'tibar dan qiyas, pemerhatian, observation, dan membuat analogi, persamaan. Wa innama yahsulu al-ilmu bihi ba'da al-ilmi bil-hiss. Dan ilmu dengan qiyas ini diperolehi setelah kita dapat ilmu melalui panca indera dulu. Fama afadahu al-hissu muayyanan yufiduhu al-aqlu wal-qiyasu kulliyan mutlaqa. Apa yang dia dapat melalui sense dia, panca indera dia, secara juz'i, secara spesifik,
Macam dia tengok ni kamera ni apa? Kamera Sony HD warna hitam. Ni pun sama, Sony juga warna hitam. So dia tengok ni kamera ni kecil, ni kecil, ni besar. So melalui panca indera, apa yang kita dapat? Kita dapat spesifik objek. Benda ni, kamera ni. Tetapi maklumat yang kita nampak oleh mata ini dibekalkan kepada akal. So akal akan buat satu kesimpulan, dia ambil satu kalimah saja, kamera. Kamera. So dia kata apa yang dia perolehi secara spesifik menerusi panca indera akan diperolehi oleh akal secara universal, secara umum, secara non-spesifik. Kan? فهو لا يفيد بنفسه علم شيء معين لكن يجعل الخاص عاما والمعين مطلقا فإن الكليات إنما تعلم بالعقل كما أن المعينات إنما تعلم بالإحساس. Dia kata akal dia tak mungkin bagi kita maklumat spesifik, tapi dia boleh memberi kita kefahaman umum, kefahaman mutlak. Yang mana bila kita jumpa pula lepas ni kamera yang mungkin warna lain, yang bukan jenama Sony, kita tahu tu kamera. Sebab apa? Dia kata qiyas. Kalau aku tengok kamera macam ni, so yang benda depan aku sekarang ni macam ni, kamera juga ni. So lepas ni kalau kita jumpa kamera yang bukan jenama lain, kamera yang bukan jenama Sony, warna lain, bentuk pun ada sikit lain, tapi dia tengok, oh kamera ni. Macam mana hantar kamera? Aku bisa tengok kamera. Kamera yang sama? Tak sama, jenama lain, tapi kamera dia. Tu lebih qiyas. So maklumat asas yang ada dalam akal itu yang akan memproses kembali bila kita jumpa pula benda yang sama, yang serupa, dia akan bagi tahu kita inilah kamera, berkongsi dengan apa yang pernah tengok dulu. Macam tu. Kan? Wathalith al-khabar. Yang ketiga ialah khabar, pemberitahuan. Wal khabar yatanawalu al-kulliyat wal muayyanat wal syahid wal ghaib, fa huwa a'am wa ashmal. Dan khabar terhimpun padanya kedua-duanya, meliputi benda yang secara spesifik dan non-spesifik. Kan? So maknanya khabar kita diberi maklumat, tapi khabar ni pengetahuan kita secara tidak langsung. Orang lain yang berpengalaman bagi tahu kepada kita. Kan? So ilmu melalui khabar, kata Ibn Taymiyah, lebih umum dan lebih menyeluruh. Lakinnal hissa wal iyana a'am wa akmal. Tetapi ilmu dan panca indera dan penglihatan lebih umum dan lebih sempurna. Dan kata beliau lagi, al-ilmu lahu turuqun wa madarik wa qiwa batinah wa zahirah fil insan. Ilmu itu ada beberapa jalan dan cara mencapai, menerusi kemampuan yang batin dan yang zahir dalam manusia. Fa innahu yuhissu al-ashya'a wa yashhaduha. Manusia itu, kata dia, mula-mula dia menerusi panca inderanya, dia merasai, dia experience, dia sense dan menyaksikan, melihat. Thumma yatakhayyaluha wa yatawahhamuha wa yadbituha bi'aqlihi. Kemudian dia akan, apa yang dia tengok depan mata dia, dia akan khayalkan image, bentuk dalam pemikiran dia, maklumat. Wa yaqisu ma ghaba ala ma syahid. So lepas itu dia boleh qiyas, dia boleh buat persamaan apa yang dia tak pernah tengok dengan apa yang dia pernah tengok. Sebab itu orang yang tak pernah tengok kamera langsung, kali pertama tengok kamera, dia tak tahu apa dia. Dia tanya, ni apa? Macam anak kita kecil-kecil lah, dia tanya semua benda, ni apa? Ni apa? Ni apa? Sebab dia tak pernah tengok lagi. Itu first experience dia. Kan? Dan dia akan tanya banyak kali, ni apa? Ni apa? Sebab dia nak simpan maklumat, nak rekod. Kan? Nak rekod. So dia rekod benda tu. Lepas dia rekod, esok dia tahulah. Lepas tu dia main abang kita pula, ni abang. Pasal dia nak ulang. Macam itulah kita menuntut ilmu sampai kita masuk kubur. Macam itulah. Kita ulang, kita hafal, kita ulang. Kan? Apa yang kami belajar di Madinah, cerita pula dekat sini. Macam itulah. Cuba kalau tak ngajak, lupa juga lama-lama. Kan? Lepas tu ada kawan-kawan yang dia tak mengajak apa semua, lupa. Lama terlupa. Kan? Ada benda kita belajar dulu, tapi bila dah bukan bidang kita sekarang,
Kita tak pernah ingat dah. Cuba tanya saya faraid dah ni. Oh, tak boleh. Walaupun masa mengaji lah memang mumtaz lah. Tapi bila dah tak ulang lama, kita tak kerja dalam bidang faraid. Kita tak kira kata pesaka orang ni. Kan? Tapi maklumat tu ada. Kalau diulang balik, dia akan keluar. Tapi macam mana kita dapat? Dengan kita belajar, dengan khabar. Kan? Lepas tu kadang-kadang kita akan ingat benda yang dulu kita lupa, ingat balik. Macam itulah Tuhan. Kita dah jumpa Tuhan dulu. Tuhan buat keluar kita daripada belakang Adam AS. Kita semua ni Tuhan ambil dengan tepuk tangan dia. Tuhan tanya kita seorang-seorang, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Kita semua jawab, bahkan kami saksi engkau Tuhan kami. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Yang kata supaya aku tanya benda ni, supaya kamu di akhirat esok yang kata kami tak tahu. Kita lupa. Pasal dah lama sangat. Sebab itu datangnya Rasul. So apa tugas Rasul? Sebab itu Tuhan kata lasta alaihim bimusaitir. Kan? Tuhan kata engkau bukan orang yang nak genggam mereka. Tugas Rasul apa dia? Muzakkir. Memberi peringatan. Itu Al-Quran dipanggil az-zikr, tazkirah, peringatan. Pasal nak bagi ingat apa? Nak bagi ingat no. Hak kita dah pernah rasa dulu. Hak yang kita dah ada experience tapi kita dah lupa. Kan? Itu point dia. Itu Rasul bukan datang bawa benda yang kita tak pernah tahu. Sebab tu kita tahu Rasul cakap tu betul. Kita pernah ada pengalaman, experience. Kan? So itu adalah tugas Rasul. Kan? So point dia adalah kita kata his ataupun panca indera adalah jalan pertama. Jadi ilmu tidak berhenti di situ. Ilmu tidak berhenti di situ. So kita berbeza dengan satu mazhab lagi juga yang orang selalu salah sangka kata ni mazhab empiricism. Bukan. Mazhab dia panggil positivism, mazhab wad'i yang dibuat oleh Auguste Comte. Positivism lain. Positivism ni yang ingkar Tuhan dan sebagainya. Bagi mereka, kita, ilmu kita hanya terhad pada apa yang panca indera yang zahir saja. Yang kita nampak dengan mata, yang kita boleh pegang dengan tangan, yang kita boleh hidu dengan hidung, yang kita boleh rasa dengan mulut. Lain daripada tu tak ada dia dah. So mereka ni yang ingkar terus fungsi akal untuk qiyas benda yang tak nampak. Adapun golongan empiricism, mereka tidak ingkar apa yang tidak nampak. Cuma mereka kata maklumat asas kita diperolehi menerusi sense, panca indera. Kan? Panca indera. Walaupun banyak golongan empiricism ni kemudiannya pada zaman kita dilihat mereka ni suka ingkar Tuhan. Jadi orang menyangka mereka ingkar Tuhan sebab mereka tak gunakan akal mereka untuk qiyas apa yang mereka capai dengan panca indera dengan apa mereka tak capai. Salah. Punca dia ingkar Tuhan bukan sebab itu. Sebab pahaman Tuhan yang diberi oleh golongan rationalism. Rationalism suka menegaskan Tuhan sebagai sesuatu yang di luar daripada capaian panca indera. Ini yang salah. Macam perkataan Ar-Razi dalam Asasut Taqdis. Dia kata kita kena isbat satu wujud yang wujudnya tak mungkin dicapai dengan mana-mana panca indera. Tak boleh didengari, tak boleh dilihat, tak boleh disentuh, tak boleh dirasai. Rasa pun tak boleh. Sebab tu dia pun ingkar sifat rahmat, sifat mahabbah. Inilah jawapan Jaham bin Safwan kepada golongan Sumaniyah, Syabaka. Ada golongan Sumaniyah. Dia bertanya Jaham bin Safwan, engkau tahu ada Tuhan? Dia kata ada. Engkau tengok? Tak tengok. Kau dengar? Tak dengar. Engkau pegang dia? Tak pegang. Kau rasa dia? Tak rasa. Dia kata. So dia kata, habis tu macam mana engkau tahu dia wujud? So Jaham balik fikir macam mana nak jawab. Maka Imam Ahmad kata,
dia dapat jawapan macam jawapan Zanadiqatun Nasara, seperti golongan zindik Nasrani, golongan Gnosticism, Ghnusiyah, golongan Sufi Nasrani, yang mengatakan ada benda yang wujud yang tak mungkin dicapai dengan mana-mana panca indera. Sebab mereka menyangka khayalan akan wujud. Iaitulah balik kepada pendapat Plato. Wujud satu alam, nama dia alam misal, alam forms. Yang alam ni bukan material, yang tak mungkin dicapai dengan panca indera. So Tuhan macam alam itu, dia kata. So golongan ini, kata Imam Ahmad, akhirnya Jaham ikut fahaman ini, fahaman rationalism. So dia berikan gambaran Tuhan sebagai sesuatu yang memang wujudnya tak mungkin diperoleh dengan panca indera, baik zahir baik batin. Maka dia ingkar semua sifat Tuhan. Dia kata Tuhan tidak boleh mencintai, tidak boleh dicintai. Itu Ja'ad bin Dirham, Tok Guru dia kata Tuhan tidak mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Sebab apa? Kalau Tuhan ambil Ibrahim kekasih, maknanya Tuhan ada rasa mengasihi, mencintai, dan Ibrahim akan rasa dicintai. So dia kata tak boleh ada munasabah antara Khalil dengan Khalil. Tengok seorang ibu, macam mana dia tahu anak dia ada? Dia rasa, kan? Seorang ibu boleh merasai kewujudan anak, seorang bapa boleh merasa kewujudan anak dia, walaupun dia mungkin tak tahu kata dia pernah ada anak. Dia terpisah lama daripada isteri dia, kan? Dia tak tahu kata bini dia melahirkan anak sana, tapi dia rasa macam dia ada anak. Mana kau nak rasa tu? Pasal anak terwujud. Bila dia anak terwujud, dia akan ada perasaan, kan? Dia akan ada perasaan. Perasaan kebapaan tu akan muncul dalam diri dia. Bila dia ada anak, Tuhan akan cipta benda tu, sense. So yang ni yang dia pun tak mahu ahli kalam. Kadang tak mahu kata Tuhan boleh dirasai. Kalau kita rasa kita dirahmati oleh Tuhan, I feel so blessed by God. So ahli kalam tak ada sebut ni. Bila kita kata I feel blessed by God, rasa begitu dirahmati oleh Tuhan, so bagi dia ni tajsim, mujassimah. Patut Asy'ariyah nafi sifat rahmah, kata Tuhan tidak ada rahmat. Yang ada cuma dia nak bagi kita kurniaan nikmat saja. Tapi rasa rahmat, rasa simpati tu tak ada. So bagi dia pun Tuhan satu benda yang memang di luar daripada sense. Ini silap, ini salah. So bila golongan rationalism menyifatkan Tuhan yang begitu, Tuhan yang memang tak boleh dicapai oleh panca indera, maka jawapan golongan empiricism, Tuhan tak wujud lah dia kata. Sebab syarat benda tu nak wujud, dia mesti boleh dicapai dengan salah satu panca indera. Kalau kita sendiri bukan panca indera kita, panca indera orang lain. Sebab tu Ibn Taymiyah kata, jawapan yang betul yang Jaham kena jawab kepada Sumaniyah ialah apa dia? Memang aku tak pernah tengok, tapi ada orang pernah tengok, ada Nabi yang pernah tengok, dan aku akan tengok dia di hari akhirat. Selah tak tengok, tapi akan tengok. Aku tak pernah dengar, tapi ada orang dengar. Nabi Adam dengar dia, Nabi Musa dengar dia, Nabi Muhammad dengar dia. Dan mereka bagi tahu menerusi experience. Pengalaman itu dipindahkan kepada aku menerusi khabar, kan? Memang tidak pernah sentuh, tapi dah boleh tengok, boleh dengar. Wujudlah tu ada cara panca indera. Bukan mesti aku sendiri kena experience tu, tapi experience tu boleh ditransfer kepada aku menerusi pengalaman orang lain yang kita percayai, yang bagi khabar, kan? Dan Sumaniyah bukan ingkar, bukan macam geng positivism. Positivism dia, bagi dia individu. Apa yang aku pernah rasa wujud, yang aku tak pernah rasa tak wujud. Itu silap, tak betul. Golongan empiricism bagi dia bukan apa yang aku, bagi dia mesti siapa-siapa dalam alam ni pernah experience. Kalau ada orang pernah experience benda tu, wujud lah. Bukan mesti kita personally, dia kata. So suatu Ibn Taymiyah kata, apa yang dibawa oleh golongan Sumaniyah, asas pahaman Sumaniyah ini, bahawa setiap yang wujud
mesti boleh dirasai, mesti boleh dialami, boleh ada pengalaman untuk kita merasainya dengan panca indera. Ini sahih. Dan inilah kaedah ahli isbat, inilah kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kaedah tu betul. Tetapi Sumaniyah lawan dengan Barahimah, dengan golongan Hindu. Yang mana golongan Hindu, Tuhan mereka Tuhan yang memang di luar daripada alam material. Tuhan yang memang di luar daripada kawasan panca indera. Dalam Hindu, Tuhan dia tidak bertempat, tidak ada rupa. Kan? Dalam ajaran Hindu, Tuhan tak bertempat, Tuhan tak ada sifat, tak ada rupa. God has no place, has no form. So, yang ni, pahaman ni, golongan Sumaniyah tak boleh terima. Kalau kamu duk berkeras juga kata Tuhan ialah macam ini, kami tak ada terima Tuhan ni wujud. So, ini yang menyebabkan golongan empiricism ni, dia pun tak ada terima wujudan Tuhan. Sebab Tuhan telah menjadi satu perbincangan yang didominasi oleh golongan rationalism. Sering digambarkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang di luar daripada jangkauan panca indera. Even ahli falsafah Kristian yang hebat macam Kant, bagi dia ada dua benda, alam empiricism, panca indera, dengan alam akal. Pada alam empiricism, 1 tambah 1 tambah 1 3. Tapi dia kata dalam alam akal tak mesti. So tak mestinya dia kata bila kita kata Tuhan 3 dalam 1 3. Salah, dia kata tak. So Tuhan di luar daripada alam empirik. Tu masalah tu. Kita kata Tuhan bukan alam. Tuhan memang bukan alam. Tapi alam boleh mencapai Tuhan, dan Tuhan boleh mencapai alam. Kerana kita makhluk dia, dan dia adalah pencipta kita. Mestilah ada relation, nisbah, hubungan, alaqah. Ini kau putuskan terus hubungan Tuhan dengan makhluk, tak ada hubungan. No relationship at all. Memanglah. Kan? Jadi orang Kristian, masalahnya mereka dah dipengaruhi falsafah rationalism Plato dengan Aristotle. So macam mana dia berkata kita Tuhan wujud? So Tuhan terpaksa menjelma jadi manusia, turun mati atas kayu salib. Na'udzubillah min zalik. Daripada hampa nak lari daripada tashbih, hampa masuk dalam tashbih yang paling teruk sekali. Na'udzubillah min zalik. Sama juga macam Asy'ariyah. Kan? So tadi Kristian kata Tuhan menjelma dalam bentuk Isa saja. Mai Asy'ariyah, Ibn Arabi kata dah, semua benda Tuhan, anjing ke apa ke. Na'udzubillah min zalik. Pasal kod mana pun, bila orang tanya Tuhan tu tang mana wujud dia, mesti kita nak kena ada rasa. Kan? Sebab tu banyak orang Asy'ariyah terjebak dalam akidah wahdatul wujud. Na'udzubillah min zalik. Sebab punca dia silap kat sini lah. So itu adalah tabiat. So kita kena faham itu tabiat knowledge kita. Dari sisi Ahlussunnah wal Jamaah, dia berpunca daripada panca indera, tapi dia tidak berhenti di panca indera. Panca indera adalah sumber awal, kemudian dia akan masuk dalam akal. Daripada akal dia akan balik kepada panca indera. Dan setiap benda yang wujud ada kewujudannya yang sendiri. Dia tidak terhad kepada apa yang kita rasa. So kursi ni wujud sebab memang dia wujud. Sama ada kita nampak, kita tak nampak, dia wujud. Tetapi dia boleh dilihat, dia boleh dirasai. Kalau dia tak boleh dirasai, tak boleh dilihat, maka dia tak wujud. Lepas tu orang lama kata Jahan bin Safwan, seumpama orang ditanya pada dia, di rumah hang ada pokok kurma? Dia kata ada. Kurma ada pelepah? Tak ada pelepah. Ada batang? Batang tak ada. Akar ada? Tak ada akar. Daun ada? Tak ada daun. Buah ada? Tak ada. Semua tak ada. So apa yang ada? Dia kata ada saja. So kata ulama salaf, hakikatnya dia tak ada pokok kurma. So macam itulah Jaham, dia kata. Ditanya pada Tuhan, kamu ada tangan? Ada sifat? Tak ada. Hakikatnya tak ada Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Kalau dah tak boleh dicapai langsung dengan mana-mana panca indera, Tuhan tak ada lah. Sebab syarat wujud mesti boleh dicapai dengan salah satu panca indera. Sama ada panca indera kita sendiri personally, atau orang lain kemudian dipindahkan kepada kita menerusi khabar. Macam kita tahu kita ada moyang, kita tak ada pengalaman tengok moyang kita, tapi mungkin Tok Wan kita, mungkin puak kita sempat jumpa dengan moyang kita, dan dia pindahkan pengalaman dia, kata kita ada moyang.
Macam tu lah. Tapi kalau orang tanya, mak, cik ada moyang? Ada. Moyang cik tu, dia moyang tak ada rupa, tempat pun tak ada, sifat pun tak ada. Tapi hang ada lah moyang. Moyang tu nama tak ada, sifat tak ada. Tu mengarut lah kan? Tu mengarut lah kan? Baik, so kita berhenti setakat dulu untuk siri pertama kita, insyaAllah. Dan kita akan sambung pada kelas yang akan datang, siri yang akan datang berkenaan dengan sumber-sumber maklumat. Dan kita akan perincikan pada masalah wahyu dan akal, insyaAllah. Wahyu dan akal, hubungan, relationship di antara wahyu dengan akal. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.